Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan belajar matematik tahun 5, iaitu berkenaan dengan darab pecahan. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 86. Okey. Okey, kalau dalam muka surat 86 ni ditulis pecahan daripada suatu kuantiti. Okey, jadi tu maksudnya ialah darab pecahan. Okey, kita akan belajar satu persatu berkenaan dengan pecahan daripada suatu kuantiti ni ataupun darab pecahan. Baik, kita mulakan dengan soalan nombor 1. Boleh rujuk buku teks. Okey, untuk soalan contoh nombor 1 ni, dia kata saya ada 10 biji jambu. Saya akan beri 1/5 daripada buah jambu ini kepada Aiman. Berapa biji jambukah yang Aiman dapat? Okey, jadi jalan pengiraan dalam soalan ni ialah 1/5 daripada 10 biji. Jadi kat sini 1/5 darab 10 biji. Okey, kemudian kita selesaikan dan dapat jawapannya 2 biji. Okey, tapi kalau dalam pengiraan macam mana? Okey, kita akan tengok di sini. Okey, soalannya ialah 1/5 daripada 10. Okey, maksud pecahan daripada suatu kuantiti. Okey, ini pecahan daripada suatu kuantiti. Kuantitinya 10 ke, 20 ke, 30 ke, itu maksudnya. Pecahan daripada suatu kuantiti. Jadi dalam pengiraan dia, ini kita tulis balik. Okey, jadi 1/5 darabkan dengan 10. Okey, 1/5 darabkan 10. Okey, ini memerlukan kemahiran fakta asas darab, yang mana awak menggunakan sifir 5 kat sini. Okey, jadi gunakan kaedah mansuh. Okey, 10 ni maksudnya ialah 10/1. Kalau awak tak tulis pun tak apa. Kalau biarkan 10 pun tak apa. Okay, jadi kalau nak nampak, kita letak per 1 bagi kuantiti yang nombor bulat. Okey. Jadi kat sini 5 ni di bawah, 10 ni di atas. Okey, ni pengangka, ni penyebut. Ni pengangka, ni penyebut. Okey, jadi kita silangkan. Sebab kalau tambah pecahan, contoh 1/2 tambah 1/3. Kalau tambah pecahan, kita kena samakan bawah. Kalau tolak pecahan 1/2 tolak 1/3, kita kena samakan bawah. Tapi kalau darab kita kena silang. Okey. Jadi bawah dengan atas, atas dengan bawah, dia bersilang. Okey. Untuk mansuhkan. Okey. Tapi bila kita nak dapatkan jawapan nanti, kita kena atas darab atas, bawah darab bawah. Okey. Okay, fahamkan konsep ni dulu. Okey. Sekali lagi saya ulang. Kalau tambah pecahan, kita kena samakan bawah. Kalau tolak pecahan, kita kena samakan bawah. Tapi kalau darab pecahan, pertama kita mansuhkan. Kita kecilkan nombor dia dulu secara bersilang. Lepas tu bila kita dah mansuhkan, okey, kat sini saya tulis mansuh silang. Mansuh silang. Kemudian langkah yang kedua, atas darab atas. Lepas tu yang ketiga, bawah darab bawah. Okey. Okey, jadi untuk darab yang ini kita belajar hari ini. Okey. Jadi kita teruskan untuk menyelesaikan 1/5 daripada satu kuantiti 10. Ini saya padam dulu. Okey, cara dia ialah kalau darab kita
Kecilkan nombor tu dengan mansuh silang. Okey, 5 dengan 10. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Okey, sekarang kita dah mansuhkan yang pertama. Mansuhkan yang kedua. 1 dengan 1 ni tak payah mansuhkan. Okey, kemudian atas darab atas, bawah darab atas. 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Jadi 2 per 1 sama juga nilai dia dengan 2. Itu yang bila kita tengok soalan, jawapannya ialah 1/5 daripada 10 biji ialah 2 biji. Okey, 1/10 biji sama dengan 2 biji. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, kita boleh tengok buku teks. Jumlah koleksi stem Lydia ialah 20 keping. Okey, 20 keping ialah daripada suatu kuantiti. 1/4 daripada stem itu. Stem itu daripada stem yang 20 ni ialah stem Malaysia. Bakinya 3/4 ialah stem luar negara. Berapakah bilangan koleksi stem luar negara? Okey, sekarang ada stem Malaysia dan ada stem luar negara. Okey. Jadi kat sini penyelesaian dia ialah 3/4 daripada 20 keping. 3/4 daripada 20 keping. 3/4 darab 20 keping sama dengan, okey, ini didarabkan atas dulu. 3 darab 20 sama dengan 60/4. Lepas tu 60/4 ditukarkan kepada nombor bercampur, tapi kat sini dia tak ada pecahan, jadi dia jadi nombor bulat. Ataupun 60 bahagi 4 sama dengan 15 keping. Jadi 3/4 daripada 20 keping ialah 15 keping. Jadi bilangan koleksi stem luar negara ialah 15 keping. 3/4 daripada 20 keping. Okey, kat sini awak tengok pada soalan. 1/4 ni kita tak pakai langsung. Sebab apa? Dalam soalan kita kena teliti apabila membaca. Berapakah bilangan koleksi stem luar negara? Okey, jadi yang ditanya di sini ialah stem luar negara, bukan stem Malaysia. Tapi kalau misalnya kata soalan ini diberi berapakah bilangan koleksi stem Malaysia, barulah awak gunakan 1/4. Okey, barulah gunakan 1/4. Okey. Contoh yang ketiga. Gaji Azizah ialah RM4,500 sebulan. Okay, ini gabungan dalam tajuk wang pula. Gaji suaminya ialah 2/3 daripada gajinya. Okay, maknanya kat sini kalau kita tengok secara pecahan pun, nilai pecahan kalau 1 kali ganda ialah sama dengan gaji Azizah. Tapi di sini dia 2 kali ganda. 2 dan 2/3 lebih daripada gaji Azizah. Jadi kat sini secara apa ni? Kita panggil apa nama dia? Jangkaan, bukan jangkaan. Cara congaknya. Kalau secara congaknya, kalau 2 kali ganda daripada gaji Puan Azizah mesti lebih daripada 4,500 ni sekali ganda lagi. Sekali ganda 4,500. Sekali gandakan lagi 4,500, tambahkan. Kalau kita congak mesti lebih daripada RM9,000 sebulan. Jadi hitung gaji suaminya. Tapi di sini dia bukan 2 kali ganda genap. Dia ada 2/3 daripada gaji dia. Okey, itu yang 2/3 darab 4,500 dan penyelesaian dia. Okey, kat sini dalam buku teks ada 2 cara penyelesaian. Okey, ini yang saya terangkan tadi. Cara pertama, kita tahu sekali ganda ialah 4,500. 2 kali ganda 4,500 tu kali 2. Okey, kemudian untuk yang seterusnya ada 2/3.
Bermakna daripada 4,500 ni dia bagikan kepada 3 bahagian. Okey. Dan ambil 2 bahagian daripada 3 bahagian yang ada kat sini. Tu yang 2/3 daripada gaji Puan Aziza. Okey, jadi pengiraan dia 1/3 bahagian ni kita bagikan kepada 3 dapat 1,500. Jadi kalau 2/3 bahagian sama dengan 2 kali 1,500 darab 3,000. Okey. Okey, jadi kat sini 4,500 tambah 4,500 tambah 3,000 sama dengan 12,000. Okey, sama dengan 12,000. Oops. Mana tadi soalan dia? Okey ni. Okey, jadi itu yang 12,000. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, cara pengiraan. 2/3 darab 4,500 sama dengan ni ditukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Ditukarkan kepada pecahan tak wajar. Jadi dapat 8/3. Okey, 8/3 darab 4,500. Okey, kat sini digunakan mansuh silang. Okey, bawah atas. Okey, yang sebagaimana saya terangkan tadi, 4,500 ni per 1. Okey. Jadi bila dah mansuh silangkan, okey, bawah ni dah dapat 1, tu yang 8/1 kat sini jadi 8 saja. Okey, jadi 8 darab 1,500. Dapat juga 12,000. Okey. Jadi cara penyelesaian dia untuk soalan ni yang paling mudah macam mana? Okey, kita tengok dekat whiteboard. Okey, soalannya ialah 2/3 daripada nak ambil unit duit ke tidak? Okey, kita ambil nombor saja sebab kita belajar pecahan kat sini. Kalau kita belajar wang, kita gunakan unit wang. Okey. Jadi kita ambil 4,500. 4,500. Jadi pecahan daripada suatu kuantiti. Okey, kuantiti tu mewakili duit, mewakili timbangan berat, mewakili ukuran panjang, dia macam-macam. Mewakili bilangan, mewakili orang, mewakili benda dan sebagainya. Okey, jadi cara penyelesaiannya yang pertama, okey. Darab tambah. Okey, darab tambah ni awak mesti tahu daripada nombor bercampur kita nak tukarkan jadi kepada nombor pecahan tidak wajar. Okey, tadi jalan penyelesaian di hujung sini. Okey, kita tulis balik daripada kiri ke kanan. Okey, yang ni dah bertukar dah ni. Okey, yang bertukar ni jadi apa? 3 darab 2, 6. Tambah 2, 8. 8/3. Okey, jadi kat sini 8/3. Darabkan 4,500. Okey, 4,500 ni yang saya cakap tadi dia mesti ada per 1. Okey. Tapi kalau awak tak tulis pun tak apa. Yang penting awak tahu. Okey. Sebab apa? Kita nak mansuh silang. Okey. Mansuh silang. Okey, dekat mansuh silang ni pun sebenarnya kita boleh gunakan kaedah mansuh. Awak nampak besar 4,500. Awak nak bagikan dengan 3 ni. Ya Allah, susahnya. Macam kena buat bentuk lazim 4,500 bagi dengan 3 kat bawah. Pun boleh. Okey, tapi ada satu cara yang saya boleh kongsikan dengan awak. Iaitu bagaimana? Okey, gunakan CV3, kita masukkan satu-satu daripada depan. Satu-satu daripada depan. Okey, 3 kali 1, 3. Kenapa kita ambil 1? Pasal apa kat sini? 4. Jadi kalau kita ambil 2, 6 dah lebih lah. Okey, jadi 3 kali 1. Okey, saya tak nak pakai pen hitam lah. Saya tukar pakai pen biru supaya boleh nampak. Sekejap, saya tukar dulu. Okey, sama dengan tadi 8/3 darabkan dengan 4,500. Okey. Yang ni yang kita tulis mula-mula. Okey, kita nak mansuh silang menggunakan CV3 saya kata tadi. 3 bahagi 3, 1. Okey, biarkan. Okey, yang ni 3 kali 1, 3. Okey. Maknanya kat sini 3. Bila 4 tolak 3, baki dia berapa? Okey, kita potong baki 1. Kita tulis 1 kecil kat sini. Okey. Okey. Dia sama juga dengan bahagi. 4,500 bahagi dengan 3.
Okey. 3 kali 1 yang tulis kat atas ni. 3 tolak 1. Lepas tu turun 5. Kan sama juga dapat. Okey. Tapi ni tanpa menggunakan bentuk lazim, yang ini gunakan kaedah mansuh. Sangat berguna ni dalam tahun 6 banyak guna pakai benda ni. Okey, saya sambung balik yang tadi. Okey. Jadi baki 1 kita nampak 15. Gunakan sifar 3. 3 kali berapa 15? 3 kali 5. Tulis atas dia 5. Okey, ni kita potong. 15 bagi 15 dapat berapa? Sifar. Okey, bila dapat sifar macam ni, sini potong terus letak sifar, sini potong terus letak sifar. Jadi kita nampak 1500. Okey. Okey, lepas tu kalau dalam matematik peperiksaan, okey, ini tunjukkan. Okey, sekarang 8 per 1 darabkan dengan 1500. Kita terus je buat bentuk lazim darab dekat bawah dia. Jadi 1500 darab 8. Jadi sifar 8 kali 5 40, 8 12. Jadi 12,000. Ni langkah kerja untuk dalam kertas 2. Okey, ada yang tanya macam mana pula cikgu ni? Soalan ini ialah soalan dalam tajuk wang, tapi cikgu gunakan nombor bulat. Okey, sekarang saya tunjukkan sekali lagi macam mana benda yang sama tapi sebenarnya kita cuma letakkan dia punya unit sahaja. Okey. Kita boleh letak unit ni kg, kita boleh letak unit ni G kalau misalnya kata soalan berkaitan dengan timbangan berat. Okey, tapi soalan ini berkaitan dengan duit, iaitu 4,500. Okey, persoalan saya, adakah sama 4,500 dengan 4,500 ringgit? Sama atau tidak? Tak sama. Sebab apa? Ini ialah nombor bulat. Okey, awak kena kenal nombor. Ini adalah nombor bulat. Ini adalah nombor wang. Okey, kalau macam ni 2/3. Ini adalah nombor, awak kena kenal nombor. Ini adalah nombor pecahan. Pecahan apa? Pecahan wajah. Ini adalah nombor apa? Ini adalah nombor pecahan. Nombor bercampur. Jadi awak kena kenal nombor. Okey, berbalik pada yang tadi. Okey, cikgu, sebenarnya soalan ni soalan berkaitan dengan tajuk wang. Okey, jadi kita cuba selesaikan benda ni dalam tajuk wang. Okey, kita dah selesaikan ni tadi dalam bentuk nombor bulat, dapat jawapan 12,000. Okey, sekarang cuba kita selesaikan dalam tajuk wang. Okey, saya padam balik semua sekali. Gerak pula benda ni. Okey, saya ambil balik soalan tadi, iaitu soalannya 2/3. 2/3. Okey. Darabkan dengan, okey, kita ambil unit wang 4,500 ringgit. Okey. Sama juga penyelesaian dia. Mula-mula awak kena darab tambah. Okey, ini dah bertukar. Tulis kat sebelah. Muatkan ni. Oh, tak muat. Saya ke depankan lagi. Dua 2/3 darab 4,500 ringgit. Okey, penyelesaian dia. Darab tambah tukar. Okey, sama dengan 3 kali 2 6 tambah 2 8. 8/3. Okey, 8/3. Okey, darabkan dengan 4,500 ringgit. Okey, kuantiti ni awak kena ingat macam yang saya terangkan tadi, dia mesti ada per 1. Apa saja nombor bulat, dia sama juga kalau kita tukar kepada pecahan, perkan dengan 1. 7, tukarkan kepada pecahan, 7 ialah nombor bulat. Okey, tukarkan kepada nombor pecahan, sama dengan 7/1. 100. Okey, nombor bulat, tukarkan kepada pecahan, 100/1.
1. Okey, yang ni sebenarnya per 1. Okey, itu saya tak nak terangkan lagi. Saya harap awak faham. Okey, pecahan daripada suatu kuantiti. Okey, kita selesaikan sama juga macam tadi, kemahiran fakta asas darab. Okey. Okay, gunakan CV3, 3 bahagi 3, 1. Okay, itu langkah yang pertama, bawah, atas. Okay, 3 kali 1, 3 bagi 1. Nampak 15. 3 kali 5, 15. Bagi sifar. Okay, potong sifar, potong sifar. Okay. Lepas tu kita dah nampak 8 per 1. Okay, 8 per 1 maksudnya ialah 8. Darab 1,500 ringgit. Okey, kita tulis bawah dia. RM1,500 darab 8. Okey, selesaikan sifar 1, 2 dan unitnya ialah 12. Unitnya ialah RM. Jadi RM12,000. Kan nampak sama. Cuma bezanya ada penambahan kat sini unit. Jadi jangan takut dengan nombor sebenarnya. Okey, itu penerangan untuk soalan nombor 4. 4 ke 3? 3 Okey, kita teruskan lagi. Soalan yang keempat. Okey, untuk soalan yang keempat, kita baca soalan dulu. 5 per 6 daripada suatu nombor ialah 15. Okey, kat sini suatu nombor dia dah bagi macam ni, lepas tu dia ada bagi jawapan dia. Maksudnya kat sini ialah melibatkan anu. Okey, awak tengok 5 per 6 daripada suatu nombor yang kita tak tahu ialah 15. Okey, kalau dalam buku teks diterangkan 5 bahagian daripada 6 bahagian nilainya ialah 15. Okey. Mana ke 5 bahagian ni, okey, 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6 ni ialah 15. 5 per 6. 5 per 6 daripada 1 per 6 ada 5 kali kan? Okey, 1 per 6 ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang 5 bahagian 1 per 6 ni ialah 15. Jadi 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi satu bahagian ni nilainya ialah 3. Jadi soalan dia, apakah nombor ini? Nombor ni keseluruhan lah. 1 per 6 ni ada berapa? Ada 6 bahagian kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian. Jadi kalau sudah 1 bahagian 3, kalau 6 bahagian, 6 kali 3, 18. Okey? Jadi 5 per 6 darab 18 sama dengan 15. Jadi nombor itu ialah 18. Okey, masalahnya macam mana awak nak menyelesaikan dalam bentuk lazim kalau dalam saya kata kertas 2 peperiksaan. Okey, tengok dekat whiteboard. Okey, saya terangkan. Soalannya ialah 5 per 6 daripada suatu nombor, kita sebutkan dia sebagai anu, sama dengan 15. Okey. Anu ni sangat perlu awak hafal rumus fakta asas matematik. Okey. Tambah, tolak, 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 tambah. Darab, bahagi, 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 darab. Okey. Okey, jadi sekarang ini soalan ni, yang ini tambah. Ni dalam tajuk tambah. Okey. Ni tambah. Ni untuk tolak. Ni untuk darab. Ini untuk bahagi. Okey, jadi soalan ini ialah soalan darab. Okey, ini soalan darab. Darab jenis yang mana? Jenis yang pertama ke? Jenis yang kedua ke? Jenis yang ketiga? Okey, pelik. Kenapa cikgu tanya jenis 1 ke, jenis 2 ke, jenis 3? Okey, yang ni awak cari nanti dalam saya punya YouTube. Awak type AMMGSU 98. Okey, lepas tu dalam tu ada koleksi untuk matematik tahun 5. Awak cari nanti kat situ. Matematik tahun 5. Awak cari kat situ
tajuk rumus fakta asas matematik. Okey, ini sangat penting sebab apa? Dia akan guna semua tajuk. Tajuk apa guna? Pecahan guna. Tambah tolak darab bagi memang tak cerita lah. Memang gunalah. Pecahan guna. Uang guna. Masa dan waktu guna. Semua guna rumus fakta asas matematik ni. Okey. Ni ada rumus. Rumus fakta asas. Dia ada fakta asas matematik. Okey. Fakta asas matematik ni, fakta asas tambah ada berapa? Tolak ada berapa? Darab ada berapa? Bahagi ada berapa? Yang ni pun awak boleh cari dalam saya punya YouTube. Okey. Khas untuk fakta asas matematik. Saya ada terangkan. Okey, awak rujuk kat situ. Jadi sekarang kita berbalik ke sini. Saya tanya jenis 1 ke jenis 2 ke jenis 3. Nampak macam susah. Tapi sebenarnya mudah je. Clue dia dekat sini. Kalau awak nak tahu, clue dia, awak cuma hafal lah. Apa-apa hal dalam benda, dalam dunia pun memang kena hafal lah, kena ingat. Nombor telefon rumah, nombor telefon bapa, nombor telefon ibu kan, untuk kita punya rujukan senang. Jadi tak payah nak tulis mana-mana, kita dah ingat dalam kepala kita. Sama juga macam ni. Tak adalah susah sangat awak nak ingat. Okey ni turutan dia. Tambah, tolak, tolak. Lepas tu untuk tolak, tolak, tolak tambah. Untuk darab, darab, bahagi, bahagi. Untuk bahagi, 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 darab. Okey, clue dia ni tambah, tolak, tolak. Hantar balikkan. Darab, bahagi, bahagi, hantar balikkan. Okey, itu saja. Bukan susah pun. Cuma nampak penerangan macam panjang, pening. Ni benda apalah cikgu ajar ni kan. Tapi sebenarnya ini sangat membantu. Sangat membantu. Untuk pengajaran saya akan banyak menggunakan fakta asas matematik dan rumus fakta asas matematik. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak terangkan kepada awak. Fakta asas matematik ni ada 400. Banyaknya 400. Okey, awak cari dalam saya punya YouTube. Saya akan terangkan benda tu. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Okey, jenis 1 ke jenis 2 ke jenis 3? Okey, kenapa jenis 1? Jenis 1 katakan untuk darab yang paling asas kita ambil 2 darab 3 lah. 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, saya letak kotak kat sini. Okey, ni jenis 1. Lepas tu 2 darab kotak sama dengan 3 kali 2, 6 kan? 2 kali 3, 6. Okey, kotaknya kat tengah. Okey. Yang 3 ni, jenis 3, kotaknya ke depan. Darab 3 sama dengan 6. Ni semua 2 kat sini. Ni semua 3 kat sini. Ni semua 6 kat sini. Dia asas daripada 2 darab 3, 6. Nak pakai sifil lain pun boleh. 4 kali 2, 8. Tapi kalau boleh, jangan pakai nombor yang sama. Contoh macam 2 darab 2, 4. Nanti awak keliru. Cari 3 nombor ni berbeza. Tak kira lah tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi, awak guna tu. Jadi yang pentingnya kat sini ni, benda ni. Yang kotak ni. Jadi soalan ini soalan darab jenis 2. Kotaknya di tengah. Okey, saya ubah 2 darab kotak sama dengan 6 ke atas ni. Sini jadi 2, sini jadi darab, sini jadi anu, sini jadi 6. Bila awak nampak macam tu, apabila kita besarkan nombor, tak kira lah nombor juta ke, jadi asas dia daripada nombor yang kecil ni. Sebab tu berkali-kali cikgu awak cakap, matematik ni dia cuma ulang, dan bila awak naik tahun 3, nombor dia lagi besar. Nombor tahun 4, nanti nombor dia lagi besar. Itu maksud dia. Jadi sebenarnya asas dia daripada nombor-nombor yang kecil ni. Daripada fakta asas matematik. Tambah. Okey. Jadi kat sini saya terangkan yang ni. Ini saya padam. Okey. Jadi yang ni pun saya padam. Nanti awak cari apa itu fakta asas matematik dan juga fakta asas rumus fakta asas matematik. Okey. Jadi untuk soalan ni 2 darab anu sama dengan 6. Okey, apa yang kita hafal tadi? Tambah, tolak, tolak, terbalikkan. Tolak, tolak, tambah, darab, bahagi, bahagi.
bahagi darab. Okey, kita berada kat sini. Okey. Kenapa saya ajar benda ni? Ni lah dia. Okey, saya tahu awak boleh congak kat sini 3. Betul? Okey, katalah soalan bagi 2 darab anu sama dengan 6. Bentuk lazim apa awak buat? Bentuk lazim apa awak buat? Bentuk lazim bahagi untuk dapatkan benda ni, betul? 6 bagi 3. 2 bagi 3, 2 bagi 6 ke 6 bagi 3? 2 bagi 6 ke 6 bagi 2? Jadi kat sini 6 bagi 2. 2 kali 3, 6. Jadi apa nombor kat sini? 3. Jadi bentuk lazim apa yang awak buat? Bentuk lazim apa yang awak buat? Bentuk lazim bahagi. Nampak tak bentuk lazim bahagi? Jenis 2 kena bahagi. Okey, ni jenis 2. Saya terangkan sikit supaya awak faham. Jenis 3. Kotak darab 3 sama dengan 6. Okey, macam mana awak nak cari kat depan ni? Bentuk lazim apa awak buat? Bentuk lazim 6 bahagi 3. 6 bahagi 3. Ni jenis 3. Bentuk lazim bahagi. Jadi 3 kali 2, 6 tolak sifar. Jadi apa kat sini? 2. Okey? Ni. Itu maksudnya. Okey, saya harap awak faham. Kalau tak faham, awak ulang balik. Apa yang saya terangkan tadi tu, ulang beberapa kali supaya awak faham. Okey. Saya padam ni semua. Okey, jadi bila kita dah hafal ni, okey, kita dah tahu ini darab. Okey, jenis soalan darab. Jenis 2 kena buat bentuk lazim bahagi. Okey, kita kena bahagi. Okey, 5/6 nak bagi 15 ke 15 nak bagi 6? Dah confuse. Okey, apa susah? Sama macam tadi. 2 darab anu sama dengan 6. Okey, sekarang awak nak dapatkan sini 3. 2 bahagi 6 ke? Bahagi kan? 2 bahagi 6 ke 6 bahagi 2? 6 bahagi 2. Jadi 15 bahagi 5/6. Okey, jadi untuk soalan ni penyelesaian dia sama dengan 15 bahagi 5/6. Okey. Ini saya padam. 15 bagi 5/6. Okey. Soalan ni kita belajar darab, tapi sekarang kita dah jumpa bahagi sebab melibatkan anu, pasangan dia tambah pasangan dia bagi. Tambah pasangan dia tolak. Kalau soalan tolak, pasangan dia darab. Kadang-kadang kena buat darab. Kalau melibatkan anu, darab dia punya pasangan dia bagi. Okey, sama juga bahagi dia punya pasangan dia darab. Okey, jadi kat sini saya ulang balik ke dalam tajuk pecahan. Bila tambah pecahan 1/2 tambah 1/3, awak kena samakan bawah. Kalau 1/2 tolak 1/3, awak kena samakan bawah. Okey, tambah tolak kena samakan bawah. Kalau darab, okey, yang tadi saya ajar 1/2 darab katakan kat sini 4/5. Okey, jadi awak kena mansuh silang. Lepas tu atas darab atas, bawah darab bawah. Okey. Okey, kalau bahagi macam mana? Okey, ambil je langkah ni. Penerangannya saya akan bagi kemudian. Okey, contoh macam 15 tu. 15 bahagikan dengan 5/6. Okey. Ini sama macam darab, cuma ada sikit lain sahaja. Okey. Saya gunakan pen lain supaya awak nampak. Okey. 15 ni ialah nombor bulat. Perkan dengan 1. Okey. Buat je macam tu. Okey. Lepas tu, yang ini yang pertama, tuliskan dulu 15/1. 15/1. Lepas tu yang ini, awak letak anak panah terbalikkan. Okey, yang ini bertukar jadi darab. Okey, saya ulang 15/1 ni tukar darab. Lepas tu sini 6/5. Okey? 6/5. Okey, yang ini dah sama dah yang macam darab ni. Mansuh silang. Okey, 1 dengan 6 nak mansuhkan tak? Tak payah. Okey, 5 dengan 15 boleh pakai sifir 5. Okey, jadi 15 bawah dulu Apa-apa hal bawah atas silang. Okey. 15 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. 15 bagi 5 3. Okey. Okey,
Okey, dah dapat sini 3 per 1 darabkan dengan 6 per 1. Okey, macam mana nak dapat? 3 darab 6, 18. 1 darab 1 per 1 kan? Okey, jadi kalau tak payah tulis per 1 pun boleh sebab dia per 1. Jadi jawapan dia ialah 18. Okey, boleh faham? Tambah kena samakan bawah ataupun penyebut. Tolak kena samakan, sama je ni. Okey, darab mansuh silang. Mansuh silang, sebut mansuh silang. Okey, mansuh silang. Lepas tu atas darab atas, bawah darab bawah. 2 langkah. Mansuh silang. Okey, saya tulis kat sini. Mansuh silang. Silang. Okey, yang kedua, dah mansuh silang, atas darab atas, bawah darab bawah. Bawah darab bawah. Okey, yang ketiga, yang ketiga tak nak cerita. Yang ketiga ni untuk bahagi. Okey. Jadi untuk darab 2, mansuh silang, atas darab atas, bawah darab bawah. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, kalau bahagi, kalau bahagi macam saya cakap tadi, okey, tukarkan daripada simbol bahagi ni kepada darab. Pecahan pertama tu jangan tukar. Lepas tu pecahan yang kedua tu awak terbalikkan. Okey. Okey. Apa saya nak cakap tu? Okey, langkah bagilah Langkah bahagi pecahan. Langkah bahagi pecahan. Okey. Lepas tu sama dah macam darab pecahan. Mansuh silang, atas darab atas, bawah darab bawah. Okey. Jadi kat sini kita dah cover 4 Tambah pecahan, tolak pecahan, darab pecahan dan bahagi pecahan. Tambah tolak darab bagi. 4-4 kita dah cover. Okey. Okey, berbalik pada soalan ni kita selesaikan. Sekejap saya bersihkan ni. Okay, jadi penyelesaiannya ialah ni perkan 1. Okey, lepas tu bawah dia pecahan pertama ni kod 15 per 1. Yang ni tukar kepada darab. Yang ni letak anak panah. Yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Okey, jadi 6 per 5. Okey, dah sama macam pecahan. Pecahan mansuh silang. Sini 1 dengan 6 tak ada. 5 dengan 15 ada. Pakai sifir 5, 1, sini 3. Okey, lepas tu atas darab atas, bawah darab bawah. Perlu kawan letak anak panah ni? Tak payahlah sebab menyemak. Okey. Okey, tadi kat sini 3 darab 6, 18. 1 darab 1, okey dah tak payah. Jadi jawapan dia ialah 18. Okey, boleh nampak? Boleh nampak? Okey. Okey. Okey, seterusnya kita pergi soalan contoh yang kelima. Okay, soalan contoh yang kelima kita baca. Pun ada 150 biji guli. Ini kuantiti dia. Kuantiti besar dia. Dia ada satu kumpulan, nilai dia 150. Kalau yang tadi satu kumpulan tu nilainya tak tahu. Okey, yang atas ni nilainya, soalan nombor 3 tadi nilainya ialah satu kumpulan tu 4500. Okey, jadi kuantitinya tu. Okey, pecahan daripada kuantiti. Baik, untuk soalan ni 3/5 daripada guli itu berwarna biru dan bakinya berwarna merah. Berapakah bilangan guli berwarna merah? Okey, kalau dalam bentuk penyelesaian ni dia bagi 3/5 guli biru, 2/5 guli merah. Okey. Lukis rajah, gambar rajah berpandukan maklumat yang diberi. Okey, ini menggunakan teknik kotak. Okey. Yang ni 3/5 biru, 2/5 merah, semua sekali 150 biji. Okay, apa soalan dia? Berapakah bilangan guli berwarna merah? Ini berwarna merah. Okay, jadi berapa biji? 1/5 biji ke? Okay, tak ada. Jadi 150 biji keseluruhan.
Jadi satu bahagian 150 biji ini bagikan dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah 30 biji. Jadi satu bahagian ni ialah 30 biji. Jadi bila kita dah tahu satu bahagian 30 biji, kalau kita nak cari dua bahagian 1/5 ni, tinggal darabkan dengan 2. Itu yang 60 biji. Okay, kat sini dia tunjuk cara semak. Cara semak dia 150 tolak 35 darab 150. Lepas tu gunakan mansus silang. Lepas tu dapat jawapan. Okey. Dapat jawapan. Okey, kat sini. Apa jalan kerja yang boleh membantu awak dengan lebih mudah? Okey, ini salah satu yang saya boleh kongsikan dengan awak. Okey, kita ambil dulu soalan dia. Jadi kat sini, bila kita nak jawab soalan ni, yang pertama sekali kita ambil data. Okey. 3/5 berwarna biru. Kita conteng je. Ataupun sama dengan biru. Okey, data. Kita kumpul data. Lepas tu dia kata dan bakinya berwarna merah. Okey, jadi secara automatiknya baki daripada 3/5, 2/5 ialah berwarna merah. Okey, tuliskan tu dulu. Masa awak nak selesaikan soalan penyelesaian masalah harian tajuk ni dalam kertas 2, ni cara dia. 3/5 sama dengan biru, 2/5 sama dengan merah. Okey, jadi sekarang soalannya, dia nak warna biru ke merah? Dia nak warna merah. Okey, jadi mana kat sini? Penyelesaian yang awak perlu buat ialah kita ambil 2/5 ni. Awak nak kotakkan ke, bagi jelas supaya awak tak tersalah pilih. Okay. 2/5 daripada 150 biji guli. Okey. Kalau tadi saya terangkan, kalau saya tulis 150, ini ialah nombor bulat. Tapi yang ini dia ada unit. Unit ni ada kg, ada liter, ada G, ada apa lagi? Macam-macam lah. 150 ekor rusa. Ini unit. Okey. 150 biji mangga harum manis. Contoh. Jadi sebenarnya 150 tu itulah nombor. Tapi soalan ini dia bukan nombor. Tapi ialah nombor yang ada unit. Iaitu 150 biji guli. Guli. Okey, jadi kita tuliskan 150 biji guli. Okey. Ini saya dah terangkan dah tadi. Dia per 1. Mansuh silang 5 dengan 150. Okey, tulis sini sama dengan. Okey. Awak nak tulis sini 1 pun boleh lah. Kalau awak dah terbiasa, nanti lepas ni awak tak payah tulis per 1 ni. Okay, tapi ini kita baca, kita tulis per 1. Jadi sekarang 5 bagi 5 1. Okey, ni 1 tak boleh, ambil 15. 5 kali potong 15 ni, 5 kali 3 15, baki berapa? Kosong. Potong jadi kosong. Dah kosong-kosong, potong jadi kosong. Mesti buat. Sebab kadang-kadang takut awak tertinggal 150 2/5 darab 150 ni. 150 ni. Okey, awak dah potong sini 1, awak potong sini 3, lepas tu sini kosong, lepas tu awak tak potong. Jadi nanti awak nampak 3 je kat sini. Hati-hati. Jadi kita kena buat sampai habis. Potong sifar. Tu yang 30. Okey, jadi kat sini kita nampak 2/1 darab 30/1 biji guli. Okey, 2/1 2, 30/1 30. Okey, 30 biji guli per 1, mana 30 biji guli. Okey, jadi kita kena darabkan ni. Yang bawah dah per 1, dah tak ada masalah, senang. 1 darab 1 kan. Okey, jadi 2 darab 30 ni awak boleh congak ke tidak? Kalau awak boleh congak, awak boleh terus tulis kat sini 60 biji guli. Okey, kalau awak tak cekap ataupun mungkin agaknya nombor dia rumit sikit, jadi awak boleh tulis 30 darab 2. Okey, 30 ni unit apa? Unit. Okey, RM30 ke RM? Bukan, 30 biji guli. Sekarang kita nak cari bilangan guli kan?
Jadi 60. Jadi 60 apa? 60 biji guli. Jadi ini adalah jawapan yang terbaik. Nampak? Langkah dia mudah aja. Okey. Kalau tak boleh, awak kalau tak boleh awak apa? Ulang balik video saya cari balik video saya. Okey. Ada lagi soalan? Okey, tak ada. Jadi dah terus kepada soalan cerdas minda. Okey. Okay, awak boleh cuba jawab soalan celik minda, cerdas minda dengan kembara matematik. Uji minda ni kemudian. Okey, jadi untuk sesi kali ini tajuk berkaitan darab pecahan ataupun pecahan daripada suatu kuantiti. Ini latihan dia. Awak cuba buat soalan 1A, 1B, 1C, 1 dan soalan nombor 2 ni. Okey. Lepas tu awak tengok dekat bawah YouTube ni dia ada subscription. Awak boleh isikan Google Form yang saya bagi dekat bawah ni untuk saya berikan kepada awak langkah ataupun kita punya, awak dah cuba buat nanti awak boleh semak jalan kerja awak dengan cikgu punya. Jadi siapa yang selepas daripada ni pergi dekat bawah YouTube ni, nanti dia ada satu form. Form tu Google Form. Saya rasa awak dah biasa dengan Google Form. Google Form tu awak isikan awak punya Gmail, awak punya alamat email, supaya nanti lepas awak dah siap, saya akan hantarkan perbincangan jawapan celik minda ini. Okey, jadi jangan lupa lepas ni awak isi Google Form dekat bawah. Google Form tu bukan untuk jawab soalan. Google Form untuk jawab soalan tu nanti mungkin cikgu awak boleh sediakan. Tapi untuk perbincangan ni, awak isi Google Form tu untuk saya dapatkan awak punya alamat supaya saya dapat bagi video perbincangan jawapan untuk celik minda. Okay. Jangan lupa subscribe dekat bawah supaya dapat saya punya video-video yang terbaru. Saya akan fokuskan pada tahun 5. Dan untuk itu sekian saja untuk pembelajaran kali ini, lebih kurang dalam 48 minit. Okey, selamat belajar dan jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum.